Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel saya. So untuk review sebelah pagi, so kita akan reviewkan market kat mana sebelah pagi untuk pergerakan untuk hari ini dan maybe untuk predict on the future lah, whatever happen. So malam tadi kita tengok macam mana welcome to crypto world. So siapa yang masih dah baru dalam dunia crypto, sinilah yang dipanggil correction dan big correction lah. So siapa yang mampu survive time ini, dia akan mengecapi kejayaan lah ni untuk long term, macam mana berlaku pada hujung 2017 dan kita ada 2018, the whole year, selama 1 tahun 2018 kita buat correction lah. Meaning apa yang berlaku sekarang ni kita tengok sama yang berlaku ke, mungkinkah ini adalah 2021 ada sama dengan 2018. So kita tengok kalau 2018 kita start recover almost dalam pertengahan 2019. So bilakah kita akan recover untuk dropping ni? So Zul pun tak tahu. Zul hanya dapat ni lah, tunjuk kita tengok chart dan kita tengok petanda-petanda untuk bull regain strength lah. So guys, let's go to coin market cap. So untuk review market untuk hari ni. Okay, so this is coin market cap. So kalau coin market cap, Zul akan zoom sikit. So, ada something yang Zul nak tunjukkan. Alright, so coin market cap, kita tengok macam mana kalau siapa follow channel Zul dalam seminggu atau dua ni. Minggu lepas Zul ada share macam mana market cap daripada 2.3 trilion sekarang jadi 1.6 trilion. So market duit dalam kripto makin berkurang lah. So total duit yang ada dalam kripto sekarang ni berkurang sebab ramai yang selling. Dan kita tengoklah volume meningkat guys. Volume meningkat 3 malam kita tengok pagi dalam bawah 200 bilion. So dalam waktu malam tu kita tengok dalam 260 bilion. So pagi ni kita tengok dalam hampir 400 bilion dan dominant BTC gain balik lah 43%. So macam cakap, kalau dominant BTC naik, meaning all coin semua akan jatuh. Dan kita tengoklah apa yang berlaku hari ni. And then dengan lagi BTC pun drop. So macam tu cakap, ada dua benda akan berlaku. Bila BTC jatuh, so all coin lain semua harga akan jatuh. And then bila BTC dominant naik, all coin lain semua jatuh. So benda ni akan berlaku lah. So welcome to the crypto. So ini adalah yang perlu faham lah untuk baca, at least untuk coin market. Ini yang basic yang anda kena tahu. Apa market cap, volume dan dominant. Apakah nilai-nilai digit ni berlaku dan apakah efek dia untuk graf. So let's go untuk ke review market. Alright, so kita tengok Bitcoin. So malam tadi crash ke 30k as expected. Macam tu cakap, so ada target untuk head and shoulder akan jatuh ke 30k. So dah pun hit 30k. So pagi ni dia regain balik ke hampir dalam 40k, ikut 30k. So siapa yang capai dapat grade buy dekat 30k tu, so dia akan dia punya portfolio malam ni, hari ni nampak sikit okey lah, recover. Sebab masa dia beli kat 30 tu dah dapat recover banyak lah untuk profit. Opportunity Zul tak dapat beli ikut 30k sebab semalam Zul try buat live untuk 30, masa tu price kat 32k, dan Zul lupa nak letak buy limit dekat 30k. So dah terlepas 30k, tapi yang last Zul buy dekat BTC ialah di harga 43k. Itu last support kita. Last support. Sekarang kita ada support baru dekat yang 30k lah. So maybe kalau ada peluang lagi, kalau buy jatuh lagi 30k hari ni, kalau jatuh 30k, Zul akan tak beli dah 30k. Zul akan tunggu slightly bawah dekat dalam 27k. So nanti Zul akan tunjuk kat chart lah. So untuk Ethereum, daripada 4.1k jatuh ke 2.5k. So macam tu cakap, semalam masa Zul tengah bekerja semalam, untuk semua tahu Zul masih bekerja, Zul masih earning. So macam mana Zul, konsep Zul lah earning, saving dan invest. So Zul masih earning, masih bekerja untuk mendapatkan earning. So itulah yang Zul buat. So dalam semalam time Zul tengah bekerja semalam, Zul letak sell order sebab ada one of my dia punya subscriber ada personal dia kata dia buy dekat 3.1k Ethereum. So bila tu tengok tu, tu tengok chart main, Zul nak beli kat 3. So Zul masuk Binance dan so buat buy limit dah dekat 3000. Then
dalam masa 15 minit. So hit lah 3000. So thank you guys siapa yang message Zul tu semalam, alertkan Zul sebab Zul betul kerja. So masa tu kerja memang tu tak tengok chart sangat lah. So basically sebab tu tengok daily chart. So untuk pagi dan waktu malam. So Zul dah dapat grab Ethereum untuk kedua 3000. So next target untuk grab nanti Zul akan tunjuk dekat chart lah. So sama juga dengan lain Binance, ada Dogecoin, SRP. So nanti Zul akan tunjuk dekat chart lah. So lebih detail kat mana point-point Zul untuk masuk lagi untuk buy. So guys, let's go to chart. Oh, sebelum kita ke chart Zul nak tunjukkan satu ni. So ini kalau tengok inilah coin analyze. So apa yang Zul nak tengok coin analyze ni, yang Zul nak tunjukkan ni lah yang ini, liquidation. So siapa tak masuk tak faham untuk liquidation ni, maknanya siapa yang masuk trade. Meaning siapa yang masuk trade yang menggunakan leverage. So contoh ni Zul cakap kalau semalam Zul beli dekat 43 tapi Zul masuk dalam untuk leverage, so Zul akan loss hari ni lah. Sebab apa? Dia dah hit dia punya stop loss. Bila stop loss tu hit, apa yang akan berlaku? Duit Zul hilang dan aset Zul hilang. So meaning Zul is total loss lah kan ni. Tapi apa yang jadi pada Zul masuk dekat 43k tapi Zul tak masuk leverage. Zul beli aset, meaning Zul beli Bitcoin dan Zul ambil Bitcoin tu, Zul simpan dalam wallet. And then what happen today, bila jadi drop, Zul Bitcoin tu hanya hilang value. Bila hilang value tapi Zul ada asset, so Zul tak loss lagi. Zul not loss, Zul just loss on short term. On long term Zul akan profit balik lah. So that's why Zul cakap jangan trade lah. So, jangan trade leverage, be investor. So be investor macam Zul, beli kita bila harga jatuh, kita tak takut, kita jatuh kita seronok. Zul sebenarnya bagi excited sebab tu Zul nak buat live macam kalau orang lain mungkin dalam fear, so dia dah jual dia punya. So Zul tengok, Zul tahu Zul akan profit, dia punya portfolio tu akan sedikit negatif, tapi it's okay. Zul sebab apa? Zul dapat tingkatkan Zul punya aset. So macam tu cakap semalam, aset Zul untuk malam dalam tempoh seminggu ni, Zul dah dapat grab increase Zul punya aset untuk 25% increase lah, walaupun Zul punya profit dah down sebanyak 5% daripada total portfolio. So untuk dia tanya, aku tengok berapa nilai dia untuk last ni yang merah. So siapa yang tahu yang merah ni, yang merah tu siapa yang masuk buy meaning dekat mana-mana point dia masuk entry. So now because dah stop loss, meaning berapa banyak yang hilang dalam market untuk semalam, kita tengok 5.54 billion USD dollar. So siapa yang masuk trade pakai leverage semalam, so 5.54 bilion ni adalah antara duit-duit anda lah. So yang duit yang anda takkan dapat balik. Sebab apa? Anda masuk leverage, anda hilang value dan anda hilang asset. So kalau macam Zul masuk investor, Zul hanya hilang value, asset Zul masih ada. Give a time, maybe 1 year, dia akan back balik lah. So this is investor. So Zul galak-galak jadilah investor, jangan masuk trader lah. Trader boleh tapi maxi pakai 5 minit. So meaning dalam 5-15 minit anda masuk keluar. Jangan untuk lebih daripada one day. Jangan lebih daripada one day ataupun 4 hours. So kalau nak trade, Zul pun trade, bukan Zul halang trade, Zul pun trade, tapi Zul trade dekat 5 minit, 15 minit. Tapi untuk membuat masukan sebab dengan Zul masih bekerja, so sebab Zul tak trade, sebab tak mampulah untuk tengok chart 5 minit, 15 minit kan. So kalau macam hari cuti ke apa, mungkin Zul akan tengok lah komputer. Kalau nampak Zul masuk 5 minit keluar, masuk 5 minit keluar. So itulah yang Zul buat lah. So tapi Zul lebih daripada investor. So guys, let's go to chart untuk tengok apa yang hari ni. Okay, inilah chart untuk daily Zul. Untuk macam ni Zul tengoklah lebih pada daily. So kita punya head shoulder dah pun hit target dekat sini. So what's next right? So what's next, apa yang Zul akan tengok ialah kita akan tengok kita ada support yang ini. And then kali ni macam dia cakap, kita ada lagi dalam 7 minit untuk close. So close dalam box support balik. So very good. Tapi macam dia cakap, bila ada momentum sell dan kita akan buat satu shadow yang panjang ni. So shadow panjang ni adalah petanda bahawa price nak jatuh lagi. So kat mana nak jatuh dia tu? Okay, Zul akan tunjuk kan inilah. So inilah yang chart yang bagi chart yang tunjuk kat ni, tunjuk data yang dibagilah dari chart. So ini adalah last support. Memang lepas ni tak ada dah support yang ni. So macam juga Zul support atas ni, makin support makin turun. So itu sebab kita ada low, swing low. So inilah swing low yang paling low dalam Bitcoin. Tu kita akan tengok ni. Right, so ni swing low. So apa swing low ni, meaning from the starting lah, from zero, at least from zero. Tapi ini kat Bybit punya chart,
So dia tak ada tunjukkan untuk 2017. So siapa nak tulis, siapa nak tengok untuk 2017, tengok video semalam lah dekat tengok BTC Coinbase, so akan dapat lah. So kalau kat sini paling low kita tengok dalam 26 ke 16k. So kalau kat Coinbase malam video malam tadi, support kita dekat antara 15k ke 25k. So itulah within box kat mana kalau boleh drop jari. So expected sebab sekarang adalah ramai yang fear. So apa expected price akan hit kat sini lah. So tu jangan takut, sebab tu dah beritahu price akan jatuh. So kalau jatuh, be prepare with your ni lah, with money untuk buy lagi lah, untuk beli more Bitcoin lah. So ini apa yang Zul akan buat ialah, so dah kita dah ada satu lagi support, yang last support, betul-betul last support, dah tak ada lagi support bawah ni. So inilah last support untuk BTC. So yang box orange ni lah, box yang besar ni. So apa yang Zul akan buat, okey, yang ni Zul akan buang box ni, box atas ni. So Zul tak nak pakai dah box ni, so Zul akan pakai box ni lah. So ni last support, which is no more support below here. So kita akan tengoklah macam mana price bereaksi yang term ni. So expected Zul price akan sampai situ. Sebab apa, kalau ikutkan sini belum sampai, tapi still good support dekat sini, last swing low. Dan kita tengoklah macam mana price. So macam Zul cakap, price dah membuat shadow yang panjang. So macam tu sebelum ni cakap, bila contoh ini, kalau ada contohnya, kalau yang ini, bila price dalam momentum drop, bila ada buat break tu, kebesokannya inilah apa ni, candle tu akan follow lah untuk tu. So kita tengok macam hari ni, kita ada dalam kurang 4 minit lagi. So akan tengok buka hari ni, dan kita tengoklah most likely price akan jatuh ke bawah dan pergi kawasan ni lah. So itu betul target. Tetapi kalau price nak regain bit pun boleh. Sebab apa, satu kita tengok price kembali ke dalam box ni. So satu petanda yang baik. Sebab tapi macam mana untuk jadi tu, kita akan tengok satu kita akan cari candle lah, candle yang menunjukkan bahawa price menunjukkan tanda-tanda naik. So apa yang candle yang tu tunggu lah, candle hijau lah. So candle hijau, so hari ni dalam 4 minit, so nak candle hijau tu mestilah close above, atas daripada candle merah ni. So kalau candle hijau tu close atas merah tu, meaning kita akan tengoklah Bitcoin akan buat running up balik. So slowly running up, dan kita tengoklah macam mana dia reaction dengan kita punya resistance. Dan kemungkinan dia akan small rejection untuk buat lower low, dan buat higher low. So bila buat higher low, so kita nampaklah next ialah kita buat higher high. So bila break resistance tu, kita tengoklah continuous kan. Tapi untuk sekarang ni tu tak dapat, data tu masih belum ada. So kita tunggulah, kita kena tunggu candle hijau, dan barulah kita boleh sembang pasal bully. So sekarang sebab berit, so kita kena sembang pasal bear lah. Sebab and then untuk chart pun, chart dah bagi tahu, dia dah bagi shadow. And then for today kita akan expect akan jatuh lagi lah dalam 25k, antara 15k ke 16. So inilah price dropping. So bila akan stop, Zul pun tak tahu bila akan stop. Kita tengok, mungkin boleh stop main ni, mungkin dia buat hijau, akan buka still bawah. So itulah expected Zul untuk Bitcoin. So whatever pun, Zul akan grab lagi lah mau sini. So macam Zul dah terlepas kot 30, okay, it's fine. But Zul akan tunggu kat next support at least dekat 25k. So Zul akan tunggu kat 25k. Kalau drop kat situ, Zul akan drop lagi lah. So agak Zul sempat lah. Dan hujung bulan pun kita Zul akan bergaji lagi, and then Zul tambah lah gaji Zul dengan Zul punya saving lagi. So Zul akan top up lagi lah untuk sini. Dan Zul akan kat sini, Zul akan tak top up 100%, Zul akan top up hanya 50% daripada dana Zul ada. Sebab kan kita bearish, so possible price jatuh lagi main bawah ni. So Zul nak grab selowest yang mungkin. So Zul nak simpan Zul punya dana selagi ada drop bawah, Zul akan ni lah, klik buy more untuk increase asset. So kalau asset tu tinggi, and then next bull run, kita akan tengoklah berapa hijaunya dia punya portfolio. So untuk Ethereum, so kita BTC sorry, so kita akan pergi ke Ethereum. So yang ni, untuk ni kita kawal lagi. And then tu dah lupa, tu tengok ni ialah satu petanda lah. So kalau siapa nak tengok kat Zul ada satu kat sini, Zul akan zoom sikit, so untuk kita tengoklah. Alright, so kat sini ni RSI 125. 115 maknanya dia akan, ni merah lah garis 50. So antara 100 ke 125, dia 150. Bila hit 150, sama ada price bounce balik
menjadi bullish, ataupun kalau candle ni turun bawah, meaning kita end bearish lah, meaning very bearish, so akan drop lagi lah. So macam dia cakap, kalau last support tadi tak dapat bertahan, memang kita akan drop lah 25, 15k. So kita tengok lah graf ini akan ke bawah, dan kita akan tunggu bila nak jadi bearish balik, bila price kembali balik atas ke 50, itu adalah petanda bearish, bullish balik. So sekarang ni adalah petanda bearish, maknanya price pun maknanya kalau ikut ni dah lower seat, so expected tu memang akan drop lagi lah. And then kita tengok untuk kat sini pun ada stock RSI dekat over volume. So kat sini RSI 125 dekat 150, so possible dia akan buat bounce yang tinggi lah, sebab stock RSI pun dah oversold. So maybe ada slightly, mungkin ada slight wait untuk dia push sikit lagi dalam 25k, and then baru kita akan tengok start buy balik. Sebab kita tengok ni dah oversold teruk sana ni. Memang kalau ikutkan data, memang kat sini kita ada ni pump. So tengoklah ni sama ada apakah berlaku dalam masa dalam 1 atau 2 minggu, atau mungkin 1 minggu ni, sebab price dalam fear market lah. So people akan push price ke bawah lagi. So untuk BTC, so let's go untuk Ethereum. So untuk Ethereum tu tengok ini, alright, so ini adalah daily. So macam tu cakap juga, tu akan cari dia punya last support. So untuk Ethereum last support adalah, kalau kita tengok kat sini, okay, potential last support dia, so kita ambil swing low to swing high, most probably. So ini sebab daily, so data ni nanti nak kena repair dekat 4 hours, tapi kita lah untuk per video tu akan share ni lah, nanti untuk 4 hours tu akan adjust lagi lah. So ini kita tengok lah untuk Zul punya last support untuk Ethereum, sebab sekarang market dalam fear, so kita kena prepare untuk mental kita, untuk worst case whatever happen. So inilah untuk Ethereum. So untuk Ethereum macam mana Zul cakap semalam Zul dah buy pun. Okay, daily dah buka baru tu green. Untuk 4 hour BTC pun tu dah buka, dah buka. So kita tengok hopefully green dapat push sampai ke atas balik, then it's very bullish lah. So let's go back to Ethereum. So kita tengok Ethereum macam tu cakap, tunggu dekat harga 3000 kat bawah ni. Sebab apa, kita ada satu lagi support sebenarnya, right, support. So boleh doakan bawah lah support ni, right. Ni support ni yang sebelum ni betul-betul ada satu support di bawah, tapi tu tak nak grow support tu sebab terlampau banyak box. So ialah yang ini, swing ni, right, swing low to so high. Tapi sebelum yang ni kita ada yang ni lah. So macam tu cakap, ambil yang ni, alright. So yang ini sebabnya sebelum ni ada support yang ni lah, ada support yang ni. Sebab tu target 3000. Sebab apa, dekat betul-betul top kat ni adalah 3000, 2987. So dah ambil dalam 1000. So yang ni pun takkan nak pakai dah. So akan pakai yang ni lah, swing low. Kita ada swing low sini, yang ini. Untuk market tu kita tengok, ini pun dalam masa satu malam dia pun dah break. So kat mana support kita seterusnya. So macam juga lah, ini adalah support yang Zul tadi pada swing low to swing high. So kita tengok macam sama dekat BTC, apa akan berlaku dekat Ethereum. So kita tengok price pun dah buat ni, kita tengok shadow. So supposedly akan ada lagi malam ni untuk fear, another fear market untuk malam ni. So kita tengok lah price akan jatuh lagi ke bawah dan bermain kawasan ni. So sama juga dengan dia punya charting, dia punya senario samanya. Sebab tu cakap BTC adalah main indicator kita. Kalau BTC jatuh, mesti all coin pun jatuh. So kat sini peluang grab buy lagi. So macam cakap, buy with investor, jangan buy untuk trade, jangan buy pakai ni lah, pakai leverage. So kalau pakai leverage, kalau hit stop loss, anda hilang semua ni lah. Kalau anda beli macam tu beli dekat 3000, tu hilang value, tapi asset tu banyak lah. So kalau kita beli lagi, kita dapat asset lagi banyak. So tu akan accumulate more and more lah. So which is memang untuk sebulan ni memang dia akan drain dia punya saving banyak lah, sebab dia akan beli sebab we invest. So untuk invest short term memang kita rugi, tapi untuk long term is absolutely kita akan menang lah. So kita tengok price macam akan naik ke bawah, so expected akan naik ke bawah, ataupun beli sikit sideways dia jatuh bawah lah. So more sekarang kita more in bearish market lah. Alright, so BNB pun sama macam tu cakap semalam, kalau price tak dapat naik akan turun bawah. So kat sini pun Zul dah draw untuk Zul punya last support. So last support kita tengok sini untuk BNB dah hit pun support. So bila hit dah support, Zul dah akan ni lah, Zul tak nak lah ni, Zul akan delete lah. And then ni pun Zul boleh delete.
And then yang ni pun sebenarnya sudah boleh delete lah. So apa yang kita tengok untuk daily sekarang ni, kita tengok kat mana price, kita akan cari pattern-pattern. And then untuk resistance kita boleh dah draw. So kita resistance kita yang ini dah berubah lah, dah berubah. Kita tengok resistance kita besar lah. So untuk market menjadi bearish, bullish balik, so kena hit, kena break support dia lah, kena break dia punya resistance. So ni apa yang kita tengok, price mungkin bawah ke bawah ataupun break bawah lagi. Kalau break bawah lagi, so tak expected dia akan break bawah, sebab inilah last support yang kita ada. So macam tu cakap, kita ada ruang lagi untuk drop, sama drop atau tidak kita tengok, bergantung pada market BTC malam ni. So expected mungkin lagi macam BTC Ethereum yang lain akan drop balik. So price maybe main kawasan ni, mungkin dia buat sikit highlight, buat mungkin dia push lagi ke dalam ni, and then kita tengoklah macam tu. Kalau lagi lower tu akan beli lagi lah. So inilah opportunity sekarang ni adalah opportunity untuk anda build anda portfolio. Macam cakap, 50% untuk BTC dan 50% lagi dalam altcoin. So inilah masa yang terbaik untuk buat portfolio anda. Sebab apa? Semua harga tengah very dalam sale lah. Bayangkan BTC dan dalam 64k sekarang jadi 30k, 50%, 60% drop daripada harga sebenar. So kalau tak grab ni untuk buat portfolio, anda akan anda perlu menunggukan maybe 5 tahun lagi untuk price buat sekali lagi dip. So macam ni, masa 2017-18 kita dah buat correction sama yang macam ni. Kalau boleh tengok video yang review market 11 malam, Zul ada tunjukkan macam mana 2017-2018 tu buat sama macam tahun ni. So siapa yang grab masa 2017 tu, dia ke portfolio dia cantik lah. So this is second opportunity lah kita untuk grab untuk buat portfolio. So ini pun adalah satu opportunity untuk Zul banyak, untuk renew tu punya portfolio dan increase kan tu punya portfolio program. Dan kita tengoklah dalam 5 tahun lagi, bila price buat sekali lagi dip macam ni, so we are in good position. Kita akan portfolio we never be rate lah. So untuk sekarang short term kita rate, untuk long term kita kan bagus lah. So nanti untuk Binance tu expected macam tu kan, untuk semua coin memang tu expected akan jatuh lagi. Dan ni untuk untuk Cardano. So Cardano pun dah hit dia punya last support dekat 0.9. So lower tu beli dekat 1.3 dan sekarang baik, so masih untung lagi sebab naik balik. So macam tu cakap, price mungkin balik ke ni, ke mana pemain kawasan ni. So bergantung pada market ini, adakah market akan fear lagi atau tidak, tu tak tahulah. Tu kita tengoklah. Tu hanya dapat terangkan data apa yang dekat chart. So apa yang slightly yang market akan buat lah dekat market. So market bergantung pada ni lah, sentiment tu ni. Sekarang kita ada sentiment bear, so mostly sell lah, selling. So untuk sini tu akan cari tu punya resistance. Tu punya resistance untuk ada swing high to swing low, current swing low. So kan tengok tu punya resistance dekat box sini lah. So in order untuk price jadi very bullish balik, price kena break tu punya resistance. So kat sini, so untuk bot lain ni tu boleh delete lah. So kita akan delete. Alright, delete and delete. Alright, so yang ni pun tu akan delete lah. So nanti masa free tu akan ni lah, tu akan buat balik ni tu punya line-line. So ni untuk just tunjukkan ni. So we expected price akan bermain kawasan ni lah, sama ada dia drop lagi bawah atau drop atas. So terpulang kepada market untuk menentukan. So apa yang tu hanya boleh monitor dan cari opportunity untuk buy. So where the opportunity for buy tu adalah bila kat box orange. So next kalau dia hit lagi kat orange ni, maknanya tu akan tambah lah, tu akan tambah tu punya Cardano. So itu untuk Cardano. Untuk RSP pun sama juga, script dia sama je. So kat sini tu akan okay, tu akan quit ni, aku akan delete semua ni. So akan buat baru untuk siapa boleh mungkin belajar macam tu charting. So inilah satu opportunity untuk charting lah. So tu akan ambil Fibonacci, tu akan ambil swing paling low. Memang paling low ni dekat dalam 10 sen je harga dia, 10 sen dolar. So kita akan dapat kat sini kita punya support lah. Kita tengok lah support kita tu dia main kawasan yang ni lah, memang betul-betul kuat lah support tu. So kita tengok hit, price pun dah hit and then bounce balik. So tengoklah support tu kuat tak kuatnya dia push balik price ke atas. Alright, so kita lock untuk support and then kita akan cari resistance.
Ikut pilih resistance, swing high to swing low, dan kita dapatlah kita punya resistance. So apa yang Zul nak tengok adalah price bermain di kawasan ni, dan kita akan carilah pattern sama ada pattern bullish, pattern bearish, untuk menentukan ke mana arah tuju market. So selagi market dalam kawasan support dan resistance, kita ada peluang untuk buy lah, which is kat mana peluang kita buy ialah di kawasan orange. So bila price hampir dekat kawasan orange, so kita buy and buy lah. So kita buy untuk long term, and dia akan increase balik. Untuk long term market memang akan increase lah. So ini untuk SRP. So Doge, Zul buat coin yang mana Zul ada. Siapa yang tengok, so yang chart-chart yang Zul buat ni adalah chart yang Zul ada untuk dalam portfolio Zul lah. So ini kita akan lihat swing low kat sini. Ini untuk Dogecoin, to swing low to swing high. So Dogecoin pun dah berada di dalam dia punya last support. Very good lah untuk ni. Tapi next price pun dah bounce balik ke atas, and then kita akan tengok lah kita punya BTC market jatuh lagi malam ni. So supposedly market akan je bermain di kawasan ni lah, kawasan bawah. Dia akan jatuh ni maybe bawah ni lah. So kalau jatuh bawah lagi tu dia normal support lah. Normal support, kalau nak tengok support, kita cari lagi the lowest frame hour lah, like mungkin 4 jam atau 1 jam, kena adalah support lagi. Tapi inilah support yang paling besar lah untuk daily. Ini support yang paling last support untuk Dogecoin, dan ada kurang pun yang macam tu cerita tadi lah. So swing high to swing low, kita akan dapat dia punya resistance. Swing high to swing low, so kita akan dapat sini price lebih kurang bermain dalam kawasan 0.64 sen ke 50 sen lah, senang nak baca kan, 0.64 ke 0.54. So ada price itulah, price perlu Dogecoin perlu break lah price tu untuk menjadi bullish balik, untuk jadi bullish lah, so harga akan naik atas. So kita tengok lah, itu monitor. So dalam box ni, so kita akan tengok lah potential pattern, potential candle bullish. Itu dia bila price tu akan naik. So kat sini macam biasa, kat orange, siapa nak beli boleh beli lah. Ni peluang baik lah, 0.3 nak beli. Zul beli masa tu dekat bawah ni 0.05 sen tu, masa beli kat 5 sen lah. Zul masa tu beli tak sampai pun $100, masa tu di line, dan jumlah coin sekarang ni the profit dalam 700% lah. So Zul masih pergi profit sebab Zul punya buy kat bawah ni dan price ni. So Zul profit ni lah. Dogecoin ada yang backup Zul lah, backup untuk drop Zul. So tak drop banyak lah, tapi untuk mostly Zul punya portfolio, sebab Zul pun dah ada tambah aset baru. So bila tambah aset baru tu, harga naik, dah turun. So dia sedikit melukakan Zul punya portfolio. Dan pagi tadi semalam tu check Zul punya portfolio negatif 5% lah. So meaning Zul loss dalam 5%. Tapi loss hanya macam tu cakap, Zul hanya Zul loss dalam value, bagi dalam aset Zul meningkat aset dalam 25%. So untuk last 3 month Zul punya aset banyak tu, and then untuk sekarang ni Zul punya aset increase sebanyak 25%. So banyak lah Zul punya aset tu banyak. So expected bila price buat correction ke atas, so expected profit lagi tinggi lah. So ini untuk dot pun Zul beli dulu dekat sini. So Zul tengok, so hari ni Zul akan draw lah kat mana dia punya last support. So kan sebab sentimen untuk bearish amat kuat, so orang dalam market dalam keadaan ketakutan, so banyak jual lah. So hand paper akan jual, diamond hand akan beli lah, beli dip. Even kalau beli dip malam tadi and still dalam rate, buat yang tak apa, macam tu cakap, kita hilang value tapi aset kita meningkat. So sebagai investor yang penting adalah aset lah. So kita lock. So kita tengok macam price dah break sini, ada yang lain kita buang lah. So maybe untuk senang tu delete dulu semua, then kita buat draw baru lah. So draw baru to this one support kita. Kita tengok lah macam mana support Fibonacci tu bagi kita support, membantu support. Kita tengok kat sini ada tapak yang kuat lah. So this one ni lah support. And then kita akan cari kita punya resistance tu pada swing all time high ataupun swing high ke swing low. Dan kita akan dapat support dekat sini lah. Kita punya resistance tu akan samakan. So alright, so resistance and change color boleh pilih color kesukaan anda masing-masing lah. Macam tu pakai purple dengan orange. So lock. Dan so inilah price yang kita tengok, macam sama-sama chart lain juga, price kan between ni. So kita carilah sama ada
pattern ataupun signal bawah naik lah. So kalau price jatuh bawah lagi ni akan grab lah. So ini activity grab banyak lah. So $20, kalau dalam $20 ni tu akan grab lagi lah, tu tambah lagi set dot. So dot adalah satu yang orang kata dot ada, Solana, Matic memang bagus lah kalau untuk long term, sebab dia adalah bukan lower coin punya ni macam mana bawah, sebab dia dot Solana, Matic dia dalam 20 top 20 ni lah coin. So very good lah untuk pegang, sebab untuk long term very good, sebab price dia dah naik lagi. Kalau yang kecil-kecil tu mungkin susah sikit nak naik lah. So itulah yang Zo ni, dan banyak lagi lah yang untuk Zo buat ni charting. Macam tengok kat kalau dapat tengok dekat sini, mungkin Zo boleh zoom. So kat tepi ni Zo ada BTC. So semua yang Zo ada lah. Sebenarnya Shiba Inu pun Zo ada. Jangan dekat Zo tak ada. So Shiba Inu tu just semua memang tak sampai pun $100 Zo masuk. And then dia hold lah, apa nak jadi dia lantak lah, tak kisah pun tu, sebab Zo hold je. Dan Zo tak nampak lah nak tambah lah, sebab Zo mau fokus dalam 20 top 20 coin lah. So macam cakap lah, Dogecoin, Dot, Matic, Solana, tu ada lagi VeChain, tu Zo belilah. So banyak lagi chart yang tu akan draw untuk dia punya collection. So inilah Zo cakap main kita dekat BTC, apa yang akan berlaku dekat BTC akan efek lah apa yang berlaku dekat all coin. So guys, Zo rasa video ni mungkin slightly panjang, so tak apa, ni lah boleh belajar charting sikit apa yang Zo tengok. So yang ni lah, so we are looking yang ni lah, green candle. So tengoklah green candle ni, mungkin hari ni green candle hanya close, tapi kalau tak close atas daripada ni, so kita akan expect kena tengoklah another drop to 25k, saya dah mungkin we grab lah. So guys, itu cakap, jadilah seorang investor, jangan trade. Anda boleh trade tapi make sure anda prepare untuk loss anda ni, and then hanya trade dalam 5-15 minit ke, itulah, no more than 1 hour. Kalau anda masuk trade no more than 1 hour, itu very not good lah. So 5 minit pakai dia scalping, dapat keluar, and then jadilah seorang investor. Macam mana investor mau be safe lah, anda dapat asset. So guys, untuk menjadi seorang investor, anda kena buat 3 pada yang penting ni. Pertama, anda kena earning, anda ni lah earning ataupun senang gaji, and then anda perlu saving. So daripada gaji anda saving, and then lepas anda saving, barulah anda cari entry untuk investment. So macam Zo earning, Zo bekerja dapat gaji, and then Zo saving. When saving, Zo start invest. When Zo invest, Zo akan masuk dalam Zo invest dalam crypto. Dia bila dalam crypto, Zo akan cari entry point. So Zo tak masuk on buta. So Zo cari tapak-tapak base, so yang lah buat orang lah. Bila dia hit, Zo buy. Bila hit, Zo buy. Untuk long term dia akan naik lah. So macam mana bulan lepas Zo punya portfolio hit 30% untung. So hari ni drop lah. So negatif 5%. So negatif 5% untuk 5 digit. So bayangkanlah banyak mana. Ada masa Zo untung 30% untuk 5 digit, banyak mana. So itulah yang Zo nampak, long term dia akan naik. So ini untuk long term sama 3 bulan Zo dapat profit. So ini adalah macam dalam masa dalam 2 hari je. Zo tu ini short term, memang short term. Another 3 month kita tengok siapa yang stay dengan Zul dalam channel, kita tengok 3 month punya Zul punya portfolio lah. So siapa yang nak buat portfolio, this is the best time. Buat sekarang untuk portfolio, dan make sure 50% BTC dan 50% altcoin. So guys, itu dah untuk review pagi ni. A bit long talk untuk pagi ni. So guys, hit like, hit subscribe and share to another friend lah. Untuk siapa, kalau community Malaysia selalunya kita akan buat community crypto untuk Malaysia lah. Then guys, see you again tonight untuk review market. So hopefully market malam ni tak menggila lagi. See you guys. Assalamualaikum. Everybody get your fucking hands up.